Rancangan tempatan merupakan perancangan guna tanah dan fizikal selaras dengan peruntukan subsection 16-1. Visi rancangan tempatan Seberang Perai 2030 ini adalah untuk menjadikan Seberang Perai sebuah bandar pintar yang dipacu oleh teknologi. 3 teras utama telah dikemukakan dalam mencapai misi ini, merangkumi 18 strategi, 52 cadangan dan 116 tindakan. Rancangan tempatan ini juga mempunyai 6 hala tuju pembangunan, iaitu tumpuan pembangunan, zon pembangunan dan penempatan, pemesatan dan pemusatan pembangunan dalam bandar, zon pembangunan berorientasikan transit TOD, mengekal dan mengurus kawasan ekologi semula jadi, pelaksanaan 20-minute city dan pembangunan ekonomi sirkular. Seberang Perai juga terbahagi kepada 3 daerah, iaitu daerah Seberang Perai Utara, daerah Seberang Perai Tengah dan daerah Seberang Perai Selatan. Zon pembangunan yang terdapat dalam Pelan Zon Guna Tanah RSTP 2030 meliputi 37,577.16 hektar, manakala zon pengekalan alam sekitar merangkumi 8,605.67 hektar, selebihnya 35.30%. Secara keseluruhan, 50.09% dari kawasan kajian adalah tepu bina, manakala selebihnya adalah kawasan bukan tepu bina. Teras 1 RSTP merangkumi 8 strategi, 20 cadangan dan 41 tindakan di mana setiap strategi memberi fokus terhadap sektor-sektor yang berlainan. Strategi pertama Teras 1, perindustrian yang bernilai tambah, memberi fokus terhadap sektor perindustrian. Cadangan-cadangan utama bagi strategi ini merangkumi pemutihan dan penempatan semula kilang-kilang tanpa kebenaran, menaik taraf kawasan perindustrian sedia ada dan membangunkan kawasan dan zon perindustrian baru. Strategi kedua Teras 1, pelancongan yang bertaraf antarabangsa, memberi fokus terhadap sektor pelancongan. Beberapa kluster pelancongan sejarah, warisan dan budaya serta kluster pelancongan bandar telah dikenal pasti dalam strategi ini. Strategi ketiga Teras 1, pertanian produktif, memfokuskan sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti tanaman. Cadangan utama strategi ini adalah memperkasakan guna tanah tanaman dan meningkatkan pengeluaran pertanian, meningkatkan pengeluaran ternakan secara lestari, meningkatkan pengeluaran ikan secara lestari dan meningkatkan aktiviti pertanian bandar. Strategi keempat Teras 1, pusat bandar yang vibrant, bertujuan menjadikan reka bentuk Seberang Perai lebih menarik. Beberapa cadangan telah dikemukakan, penaik tarafan reka bentuk asas dan penaik tarafan reka bentuk bandar-bandar utama Seberang Perai. Strategi kelima Teras 1, kepelbagaian aktiviti perniagaan, memberi fokus terhadap sektor perniagaan. Beberapa cadangan telah dikemukakan, memastikan pembangunan perniagaan yang berdaya saing, menambah baik aktiviti perniagaan tidak formal dan pusat penjaja. Strategi seterusnya adalah mencapai kapasiti sebagai pusat logistik utama wilayah. Cadangan utama bagi strategi ini adalah mengukuhkan Pulau Pinang sebagai hub pengangkutan barangan wilayah utara. Teras 2 RSTP 2030 merangkumi 3 strategi, 10 cadangan dan 19 tindakan di mana setiap strategi yang dikemukakan bertujuan untuk memastikan penyediaan perumahan yang mencukupi dan mampu milik, kemudahan masyarakat yang komprehensif dan kawasan rekreasi yang optimum. Strategi pertama Teras 2 adalah perumahan yang mencukupi, berkualiti, vibrant dan selamat. Strategi kedua Teras ini adalah kemudahan masyarakat yang seimbang dan komprehensif, meningkatkan pembangunan modal insan melalui pendidikan, peningkatan bilangan klinik kesihatan, peningkatan bilangan kemudahan keselamatan yang efisien dan menyeluruh, peningkatan bilangan kemudahan keagamaan yang seimbang dan penyediaan kemudahan awam bersepadu kepada semua lapisan masyarakat.
Strategi terakhir teras 2 adalah kemudahan landscape dan rekreasi yang optimum. Teras 3 RSTP 2030 merangkumi 7 strategi, 22 cadangan dan 57 tindakan. Teras ini memberi fokus terhadap amalan hijau yang boleh diterapkan dalam pembangunan dan kehidupan seharian penduduk seberang perai. Strategi pertama Teras 3 adalah amalan pengurusan alam sekitar yang baik, mengenal pasti kawasan konflik antara manusia dan haiwan. Strategi kedua Teras 3 adalah biodiversity dan ekosistem yang berdaya tampung, cadangan Taman Hutan Paya Laut Kuala Muda dan cadangan Taman Pembelajaran Hutan Paya. Strategi seterusnya adalah pengangkutan awam yang efisien, kemudahan perkhidmatan transit baru, kemudahan pengangkutan air, perkhidmatan bas perantara dan infrastruktur sokongan pengangkutan awam. Strategi kelima Teras ini adalah penggunaan sumber tenaga alternatif, iaitu penjanaan tenaga yang bersepadu dan efisien. Strategi seterusnya adalah pengurangan sisa pepejal ke arah pengurusan sisa pepejal yang mampan dan ekonomi sirkular yang memperkasa amalan kitar semula. Strategi terakhir bagi Teras ini adalah sumber bekalan air bersih alternatif meliputi pengurusan sistem pengairan dan saliran yang berdaya tahan